Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagi. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best. Kita tempuh barisan hadapan berkorban cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Terima kasih Su dan juga Dayang dan juga Su di studio utama. Okey, ini adalah segmen yang dibawa khas untuk anda oleh Red One untuk kita mengetahui perkembangan bola sepak tempatan. Walaupun season ini akan bermula agak lama lagi, tetapi kehangatannya adalah selepas kita membaca dan juga mengikuti perkembangan. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang diketepikan, siapa yang dikembalikan dalam pasukan ini. Alright, hari ini giliran saya ditemani oleh siapa lagi kalau bukan hero Astro Arena, iaitu saudara Zul Helmi Zainal Azam. Zul. Terima kasih Haji. Apa khabar Haji? Alhamdulillah. Musim panjang lagi. Betul. Tapi kita akan terus memberikan informasi tentang pemain-pemain sepanjang musim ini yang sudah tentunya ramai ingin ketahui apa yang mereka lakukan, dan kalau mereka masuk ke dalam pasukan baru ini ataupun keluar daripada pasukan lama, apa yang akan mereka lakukan. Kita terus saja kepada pemain-pemain yang anda ada informasi terbaru tentang perkembangan mereka untuk musim 2024. Okey Haji, untuk kali ini saya rasa kita fokus kepada pasukan utara tanah air. Wow. Yang ketiga ini mencuri tumpuan, ada pasukan yang dah berjaya membentuk pasukan, ada pasukan yang belum. Tapi kita fokus dan juga pergi dulu kepada pasukan yang dah mempunyai gambaran untuk bersaing pada musim ini. Okey. Iaitu pasukan Penang, di mana salah seorang pemain pasukan ini iaitu Azri Reza memberi gambaran akan menjadikan 2024 sebagai pentas mereka atau pentas beliau untuk beraksi lebih baik pada musim ini. Ini antara perkongsian daripada Azri Reza, pemain tengah skuad Haria Penang Haria. Penang Azri Reza Zamri menegaskan hubungan baik bersama pengendalinya Akmal Rizal Ahmad Rakli bukan jaminan untuk berada dalam kesebelasan utama skuad Haria Penang Haria musim ini. Sebaliknya, pemain kelahiran Alostar berusia 27 tahun ini akui tetap perlu berusaha lebih keras bagi persaingan merebut tempat, terutama dengan kehadiran beberapa pemain baru. Musim lalu, Azri lebih banyak beraksi di bawah bimbingan Akmal untuk skuad baru per 3 tahun yang beraksi dalam Piala MFL. Tak confirm juga, tapi insyaAllah saya akan usaha untuk saya dapatkan tempat dalam First 11 untuk Penang FC 2024 ni, dan saya akan cuba fight sebab ada pemain baru yang masuk, so saya kena usaha lebih untuk saya dapatkan tempat untuk tahun ni. Mungkin ada juga di situ dia tahu kelebihan saya dan dia tahu apa yang saya boleh buat, dan mungkin juga dia tahu saya ni boleh masuk dalam tactical plan dia, dan insyaAllah saya akan apa-apa saya kena usaha untuk dapatkan first event tu . Azri bergelut untuk menembusi skuad utama sebelum ini kerana kurang diberi peluang membuktikan kemampuannya sebagai pemain yang boleh beraksi di dua posisi, iaitu pemain tengah menyerang dan bertahan. Lantas, musim 2024-2025 tanpa jadi medan terbaik buat bekas pemain pinjaman PDRM ini untuk menyalahkan kehebatannya menerusi nafas baru skuad Harimau Kumbang. Ya, tahun ni kami banyak budak muda dan saya rasa tak ada masalah dengan budak muda. Kami akan buat yang terbaik dan saya rasa insyaAllah Penang FC mungkinlah akan buat kejutan untuk tim-tim lain dengan player-player yang kami ada ni, dan saya nak buat performance saya yang sehabis baik untuk tahun ni, dan insyaAllah mana tahu jika ada rezeki saya dapat mewakili skuad kebangsaan. Itulah target saya untuk tahun ni.
Nama Azri ini sudah pasti adalah satu nama yang cukup besar. Kita pernah ada nama Azri Ghani, kita ada macam-macam Azri lagi lah. Alright, dia pemain yang berusia 27 tahun. Mungkin ada yang mengatakan bahawa apakah tak terlambat untuk dia memulakan kerjanya dalam skuad senior walaupun sebelum ini namanya keluar masuk, turun naik dengan pasukan di bawah bimbingan Akmal Rizal. Pendapat saya, Haji, untuk skuad Akmal Rizal yang diberi nafas baru, nampaknya tidak. Oh, okey. Kerana apa yang dibentuk oleh Akmal Rizal pada tahun ini, nampak ada ramai pemain muda. Okey. Jadi dia pada usia 27 tahun, saya rasa mampu gel dengan pasukan ini. Menariknya tentang Azri Reza ni, dia telah orang kata melalui banyak cabaran sebagai pemain skuad Penang ini. Okey. Kerana dalam tempoh 5 hingga 4 musim bersama Penang, dia seperti kita katakan gagal untuk berada dalam skuad utama. Dia telah berhijrah ke PDRM sebagai pemain pinjaman di bawah bimbingan Wan Rohani, Wan Ismail. Okey. Dan berjaya berada dalam skuad utama, beraksi di Liga Premier ketika itu. Jadi saya rasa dengan kehadiran dan juga sentuhan Akmal Rizal, Azri Reza mampu mendapat minit permainan lebih banyak lah untuk skuad Liga Super. Sudah pasti, saya nak tengok pada usia 27 tahun ini dia kena untuk tampil sebagai pemain utama, bukan lagi sebagai pemain simpanan saja dalam pasukan ini. So kalau kita lihat kepada barisan pemain-pemain dalam pasukan Penang FC ketika ini, saya tertarik nama Ahmad Kozami P ada. Tetapi yang lebih besar lagi, Zul, ini dia. Ini adalah future kita. Betul. Dalam bola sepak kebangsaan, pasukan kebangsaan kita. Ya. Posisi penjaga gol, Sheikh Izzan. Pada usia di bawah 23 tahun, dia sudah dapat bermain dengan pasukan utama baru Piala Asia baru ini. Dan sekarang ini dia berhijrah lagi. Daripada pasukan Selangor, produk daripada NFDP ini, dia berhijrah ke Selangor, tak dapat tempat. Yep. Dengan pasukan Negeri Sembilan, 14 game, turun naik juga prestasinya. So, ini mungkin peluang terakhir ataupun ada peluang terbaru untuk si Izzan? Saya rasa peluang terbaik untuk si Izhan mendapat tempat dalam mana-mana pasukan. Tetapi apa yang kita boleh katakan untuk penghijrahan ini belum rasmi, Haji. Okey. Dia masih lagi boleh dikatakan situasi bukan dalam rundingan. Saya percaya situasi dia dah mendapat persetujuan daripada Selangor untuk ke Penang. Cuma belum diumumkan secara rasmi. Okey. Dan bercakap mengenai si Izhan, ya, bukan kali pertama dia dipinjamkan. Sebelum ini dia dipinjamkan ke Negeri Sembilan dari Selangor disebabkan ada dua situasi. Pasukan Selangor itu sendiri yang mempunyai lambakan penjaga gol betul. Dengan kehadiran penjaga gol terbaru dari KLCT iaitu Azim Alamin. Jadi itu menyebabkan beliau membuat keputusan, saya difahamkan, memilih pasukan baru iaitu Penang FC. Dan situasi kedua, Penang FC memerlukan penjaga gol. Mereka orang kata salin kulit lah untuk posisi berkenaan selepas kehilangan Asfar Fikri dan juga Katul Anwar. Jadi kekosongan itu bakal diisi oleh si Izhan. Dan saya melihat tiada masalah untuk si Izhan menjadi penjaga nombor 1 Penang musim ini. Dia pun dilaporkan adalah pemain yang kelahiran seberang Jaya Pulau Pinang. Jadi saya mengharapkan bahawa pengalaman beliau yang pernah bersama-sama dengan CF Fuenlabrada di Spanyol itu boleh membantu beliau untuk mencabar Sheikhan dalam pasukan kebangsaan. Ada harapan dia masih lagi dalam skuad under 23? Saya rasa kalau dia dipanggil dia akan beraksi. Dia kena pergi. Dia akan beraksi. Cuma apabila kita cakap mengenai penghijrahan pinjaman ni, Haji, perkara ini menarik untuk kita dengar sebab ada pasukan ataupun pasukan Penang misalnya mempunyai perancangan untuk meminjam beberapa pemain lagi. Tetapi bukan masalah kewangan, tetapi tidak mendapat persetujuan dari segi kewangan dari segi macam 50-50 ke 60-40 ke, itu yang membataskan rundingan itu berlaku. Tapi saya percaya si Izhan, saya rasa rundingan itu selesai dan berlaku, walaupun saya menjagakan dia mempunyai nilai harga yang tinggi untuk dipinjamkan dari Selangor itu. Sejak dia keluar daripada NFDP dan ketika dia mewakili pasukan bawah 16 tahun kebangsaan di bawah bimbingan Datuk Lim Tiong Kim dahulu, saya memang nampak dia punya kebolehan. Tetapi itulah masalahnya sebab
sekejap ke sana, sekejap kemari, sekejap ke sini yang menyebabkan prestasi beliau sendiri yang tidak konsisten. Anda tadi sebut pasal laporan adalah mengenai tentang 2 pasukan di utara tanah air. Satu lagi tim, siapa? Perlis ataupun Kedah? Yang mana satu? Satu lagi pasukan Kedah. Kedah, kita. Yang mana pasukan ini agak situasinya sebaliknya berbanding pasukan Penang. Cuma saya nak sentuh tadi pasal Huzami PE. Ya. Mungkin saya ambil sedikit masa yang mana Huzami PE betul berada dalam radar Penang, tetapi maklumat terbaru saya terima rundingan itu tak berjaya. Oh, okey. Maka Huzami PE Dia dijangka kekal bersama Red Giants. Okey, seterusnya untuk pasukan Kedah Haji. Okey, apa jadi pasukan Kedah sekarang ni? Sebab ramai yang tertanya-tanya. Tim lain semua dah prepare, tetapi tim Kedah senyap sunyi. Oh, risau penyokong-penyokong penistia mereka. Saya rasa kita berterus terang yang mana pasukan Kedah saya rasa fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah dalaman mereka. Sebelum mereka membuat keputusan untuk mencari pemain-pemain baru ataupun mencari orang kata set up pasukan lah. Dan untuk pasukan Kedah saya difahamkan ada beberapa nama yang diintai iaitu seperti Sony Node dari Terengganu. Kerana Sony Node mempunyai pengalaman dan pernah beraksi bersama di bawah bimbingan Nafuzi Zain. Bercakap mengenai Sony Node, saya rasa pemain ini memang mencari pasukan kerana tidak kekal bersama Terengganu, satu keputusan yang sukar sebenarnya. Saya difahamkan Terengganu tidak boleh menawarkan apa yang dikehendaki Oleh Sony Node. Oleh Sony Node. Dan sebab itu Ini ada juga pemain yang telah boleh dikatakan memuncak prestasinya ketika dia pertama kali membantu Melaka sampai ke semifinal Piala Malaysia. Kemudiannya apabila dia ke pasukan Terengganu, dah memang nampak keupayaan beliau. Dia ada pingat sebagai naib juara Piala Malaysia pada musim lalu. So walaupun pada usia 34 tahun, pemain kebangsaan Haiti ini pada saya juga masih lagi boleh dianggapkan sebagai penyerang yang bakal berbisa dalam saingan Liga Malaysia ini. Ya, sudah pasti. So kalau dia ke Kedah, apa perancangan dia bersama Kedah nanti? Apakah dia akan menjadi top striker ataupun dia sama juga macam dengan pasukan Terengganu pada musim lalu, lebih di sebelah sayap? Saya menjagakan di posisi yang sama sebab kalau kita melihat Coach Nafuzi Zain sendiri juga memang mencari pemain-pemain yang mempunyai corak permainan seperti ini. Kalau dulu sebelum dia memiliki Faizal Halim kan, Diki. Jadi beliau gantikan Sony Node itu sebelum ini. Jadi Sony Node pun itu yang menyebabkan dia dikabarkan ke Kedah. Cuma ketika ini apa yang saya boleh kongsi untuk peminat-peminat Kedah juga, masalah itu yang menyebabkan untuk pasukan Kedah tidak dapat membuat satu pengumuman ataupun menentangi mana-mana pemain. Selain Sony Node, ada juga pemain tempatan yang berada dalam perancangan pasukan ini seperti Zamri Pin dari Negeri Sembilan. Zamri Pin, Zamri tak silap saya, pertahanan Negeri Sembilan di posisi pertahanan kiri. Cumanya untuk pasukan Kedah suka saya kongsikan lebih banyak keluar daripada yang masuk. Jadi ini antara yang masuk Sony Node, Zamri Pin dan juga Rizal Ghazali. Rizal Ghazali pun kita tak pasti. Yang hujung tu macam mana? Kepastian tak pasti, terus tak ada? Dia sebenarnya memang dalam pilihan utama dia lah Kedah. Tetapi apa yang berlaku ketika ini, status pasukan Kedah itu yang menyebabkan ketika ini masih lagi situasinya sama-sama. Termasuk dua pemain lain. Jadi saya rasa kalau pasukan Kedah itu dah ready, memang Rizal Ghazali akan kembali ke Kedah Darul Aman. Zul kena janji dengan kami perkembangan tentang Ejai, tentang Rizal Ghazali ini dalam kancah bola sepak tempatan. Apakah dia akan terus menyembah bakti dengan pasukan kelahirannya, negeri kelahirannya, ataupun dia akan dipancing oleh pasukan-pasukan lain. Buat masa ini, inilah barisan pemain-pemain yang keluar untuk meninggalkan pasukan Kedah. Ini bukan satu perkembangan sihat kepada penyokong-penyokong pasukan Kedah. Hilangnya Hidalgo, hilangnya Rodney Calvin yang balik bersama dengan pasukan Kuching. Boyan Siga pun dah tak ada. Azin Afiq, Zarmin Ashraf, Amir Bek Jorobaif antara pemain yang cemerlang pada musim lalu. Efe Dayo, walaupun dia muncul pada pertengahan musim tapi still menyumbang. Dan anda lihat kepada antara favourite player saya iaitu Balotelli, Allen Robertson dan juga Ebenezer Asifwah. Zul,
Kalau lihat kepada senarai Senarai. pemain ini, penyokong-penyokong Kedah kena reda, Zul. Ya. Mereka akan melihat bahawa Kedah akan back to the basic, buka buku baru dan juga bermula daripada bawah sekali lagi. Betul. Memang nak tak nak itu yang perlu dilakukan kerana pemain-pemain ini rata-ratanya memang tidak dilanjutkan kontrak, tetapi pemain seperti Hidalgo, Eva Dayo, Amir Bek, mereka mungkin tak boleh menunggu lama. Jadi itu sebab mereka meninggalkan pasukan. Dan untuk Hidalgo, saya ingin tekankan yang mana saya dikabarkan hampir pasti ke Seri Pahang. Kembali ke Seri Pahang. Jadi untuk Hidalgo memang satu kehilangan lah untuk Kedah Darul Aman, dan juga saya boleh katakan beberapa posisi Eva Dayo juga tidak berada dalam perancangan Kedah Darul Aman. Tetapi ada yang lagi menarik, Haji. Selain daripada pemain-pemain, pasukan ini juga baru saja kehilangan CEO, letak jawatan, dan yang terbaru, pengurus pasukan. Pengurus pasukan juga. Kita dikabarkan Zulfali Rozi meninggalkan pasukan dan akan kembali ke Terengganu sebagai pengarah teknikal atau pengarah sukan, sporting director. Jadi ini memberi gambaran Kedah Darul Aman melalui satu fasa yang sukar ketika ini. Sure. Sebab saban hari ianya terus diperkatakan. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Zul berjanji dengan kita semua bahawa dia akan kembali dengan perkembangan yang lebih hangat lagi. So, kami tinggalkan anda dengan memikirkan apa bakal berlaku dalam saingan pada musim 2024 supaya kehangatan ini dapat diteruskan. Setakat ini saja daripada Zul dan saya. Kita kembali bersama dengan Dayang Suzana. Barisan hadapan berkobar cerita tempur. Ini kebangkitan satu perjuangan. Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagai. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best.